Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua hadirin dan hadirat, sama ada yang berada di dalam Zoom meeting ataupun penonton yang sedang mendengar di YouTube ataupun di Facebook. Jadi sebelum kita memulakan usrah kita pada hari ini, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dan alhamdulillah pada malam ini kita akan bersambung, berdiskusi dan berkongsi bersama dengan dalam Usrah Nadwa Ilmuwan Abim siri ke-50 yang bertajuk Sains Reformasi Pilihan Raya bermula dengan atas talian internet, yang akan disampaikan oleh Datuk Prof. Dr. Kamarul Azizi Ibrahim yang merupakan pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Nadwa Ilmuwan Abim. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Prof. Dr. Kamarul Azizi untuk membentangkan dan berkongsi mengenai tajuk beliau. Tafadhal mashkura. Terima kasih Saudara Zul Aiman, Datuk Rizwan yang ada bersama dengan kita, Datuk Dr. Muhammad Razak, rakan-rakan seperjuangan Datuk Samijah pun ada tu, dengan air kat belakang tu. Very nicely. So saya hari ni nak berkongsi, saya akan berkongsi, host saya masih tak boleh akses lagi ya. Boleh tak bagi saya akses untuk share, untuk saya buat presentation? Okey. So apa nama tajuk saya ini adalah Sains Reformasi Pilihan Raya ya, bermula dengan atas talian ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya boleh nampak ya.
Okey, alhamdulillah. Dia berkait kalau cakap mengenai pilihan raya, kita kena serah pada Datuk Ridwan lah, Profesor Ridwan. Tapi saya nak masukkan sains dekat situ, iaitu sains reformasi pilihan raya, dan saya akan mulakan dengan atas talian, mana saya cuba untuk menerang kepada kita, kalau kita decide untuk buat pilihan raya dengan menggunakan internet, adakah itu possible ataupun tidak, berdasarkan kepada teknologi semasa, dan adakah ini satu perkara yang susah ke ataupun senang ke dari sudut sains, dan berapa negara yang telah ada mengenai internet voting ni, walaupun kita difahamkan SPR telah dimaklumkan kepada kita semua dalam satu press statement, dia mengatakan bahawa tak possible lagi, tak possible lagi. Cuma kita tak jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan tak possible tersebut. So, kalau kita tengok demokrasi ini dah bermula lama dah yang sebenarnya. Dah daripada ancient Greece lagi, Middle Ages dan Modern Times, walaupun dalam Middle Ages itu ialah waktu kita umat Islam yang cemerlang pada waktu tersebut. So daripada Greece dalam tahun 750, dan ini dalam rekod Mesopotamia di Iraq mula bercakap mengenai demokrasi ini pada 4000 BC lagi dah. Dan kita dapati dekat Greece pada 508 BC pun telah mula membincangkan mengenai demokrasi ini. Dan kita dapati ada seorang nama dia Selun, yang disebutkan sebagai punca perkataan demokrasi tersebut. Dan dalam Roman Itali pun juga telah disebutkan mengenai demokrasi ini. Okey, itu dari sejarah. Jadi maknanya demokrasi ini dari segi timeline dia dah mula lama lah, agak bertahun-tahun yang lepas. So sekarang ini kita tengok bawa ke Malaysia, daripada sejarah tadi kita bawa ke Malaysia. Kita mempunyai demografik statistik yang agak unik. Kita mempunyai 32.66 juta penduduk. Dan uniknya lah kita boleh bahagikan berdasarkan kepada population ini mengikut negeri. Kita membahagikan population kita ni ikut negeri, dan kita dapati peratus-peratus bagi setiap negeri tersebut berapa 32 juta tersebut. Dan apa yang interestingnya ialah ada juga ethnicity, iaitu bangsa. Dan di sinilah yang agak ganjil. Saya agak surprise juga bila saya go through SPR punya documentation. Mereka tak menggunakan sangat ethnicity ini, iaitu race ini. Di mana kalau kita lihat, Bumi Putera adalah lebih kurang hampir 70%, orang Cina ada lebih kurang 22%, dan India 6% lebih kurang, dan bangsa lain adalah 1%. Jadi mereka tak menggunakan ini dalam pemilihan ataupun pembahagian kawasan-kawasan tersebut. Yang ni saya bagi satu statement yang awal lah, sebagai yang interesting yang saya lihat. Okey, mana ni dah. Okey, arrow saya dah. Dia tak mau jalan pula dah. Minta maaf lah, dah hang pula dah. And sharing, or stop sharing, dia stuck kat situ. Dia tak mau stop sharing pun.
Line Prof kot. Prof, lain saya rasa. Tunggu Prof masuk. Maaf kepada semua penonton yang sedang mendengar ataupun mengikuti Usrah Nadul Ilmuwan ABIM. Kita ada masalah teknikal, diharap untuk tunggu sebentar. InsyaAllah kita akan teruskan usrah kita selepas ini. Saya sudah menghubungi Prof Kamarul. Beliau kata line terputus, terkeluar sendiri dan sekarang beliau on the way untuk masuk ke dalam Zoom semula. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf lah. Okey, let me share lagi sekali screen. Oh, disable lagi. Dah masuk kan? Okey. Pasal dia lock orang tadi. Okey. Boleh nak? Okey, sorry lah. Okey, so jadi bila kita tengok demografi ni, kita dapati ya bahawa ethnicity atau race ya boleh bagi pada 3. Dan just untuk introduction ni bagi yang siapa yang masih tak clear ni pilihan raya ni, kita boleh bagikan pada 3 ya, pilihan raya persekutuan, pilihan raya negeri dan daerah yang mengundi. Dan kod pilihan raya kita ada beberapa kod lah berdasar pada lokaliti, daerah, bahagian pilihan raya DUN dan bahagian parlimen ya, tu dia punya kosong-kosong tu, mengikut warna tersebut. Dan apa yang pentingnya ialah kajian sempadan ya, kerana ini yang menentukan siapa yang akan vote siapa ya, ataupun kawasan-kawasannya. Dan ini ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia ya, Perlembagaan Malaysia, dan kita nak ubah dia tu kena ubah perlembagaan lah, baru boleh kita ubahkan ini.
So dari segi perlembagaan ada berapa sektor itu. Bab 4 ada mengenai detail out lah dalam perkara Undang-Undang 3, Undang-Undang 4, Undang-Undang 5, Undang-Undang 6, 7, 8 dan 9 dan 20 ya. Kalau nak refer, please refer dalam ini perundangan dari segi pilihan raya. Begitu juga dengan APTA ya, ada 3 APTA, APTA 57, 58 dan 54 ya. Dan dari segi peraturan dan warta, kita ada peraturan pilihan raya 1981, 2002 dan 2003 untuk pengundian pos ya, dan warta juga ada sekali. Jadi apa yang demokrasi yang kita hendak ialah rakyat akan tanya kepada calon ya, kita ada dikatakan sebagai contoh sini 2 calon, calon A dan calon B. Tunjukkan apa yang kebolehan bagi setiap calon tersebut, dan calon itu pun akan beritahu apa dia kebolehannya, maka kita akan buat pilihan lah calon mana yang sepatutnya menjadi kita punya wakil rakyat. Jadi itu adalah demokrasi yang sihat lah, bagaimana sepatutnya berlaku lah. Tetapi kita dapati perkara itu tak berlaku. So kerana tak berlaku, saya akan mencadangkan satu reformasi ya untuk pilihan raya ni supaya dia lebih baik lagi dia. Apakah dia? Saya akan start dengan reformasi. Di mana cadangan saya untuk apa orang kata memperbaiki ya pilihan raya yang ada sekarang ni. Yang pertama apa dia? Iaitu perlu berlaku persepadanan semula. Yang ini saya akan tunjukkan mengapa yang perlu ada persepadanan semula, iaitu kawasan-kawasan yang ada sekarang ini. Yang kedua, pilihan atas talian ya, maknanya kita akan bukan sahaja buat melalui paper tetapi juga melalui internet. Dan saya akan tunjuk juga bahawa internet sekarang ni dah cukup stabil ya untuk kita boleh terima ya keputusan yang kita dapat daripada talian itu. Dan actually kita akan dapati ya kaedah talian tu nanti akan lebih tepat ya berbandingkan dengan kaedah kertas yang ditunjukkan selama ini. Dan yang ketiga ialah saya nak mencadangkan, ini satu yang revolutionary sikit lah, iaitu tanpa parti ya, tanpa parti. Maknanya wakil-wakil tempatan itu tidak boleh mewakili mana-mana parti ya, dia hanya wakil tempatan saja. Jadi berarti dengan itu ya, isu dari segi lompat parti ke apa semua ni tak ada lah. So saya suggest tanpa parti, jadi wakil kawasan tu katakan sebagai contoh Shah Alam, maka orang Shah Alam saja yang boleh menjadi wakil tempatan tersebut, orang lain tak boleh. Sebagai contoh lah, nanti saya akan cerita secara detail apa yang saya maksudkan ini. Kemudian senator, kerana saya masih bersetuju dari segi pegangan 2 level ya, iaitu ada parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara ya. Jadi Dewan Negara saya nak suggestkan kita panggil juga senator, tetapi mereka adalah wakil daripada pekerja, profesional, traders dan lain-lain lagi. Maknanya orang yang aktif ya di dalam membangunkan negara. Jadi pilihan ini pun juga nanti ya akan kita buat berdasarkan kepada election juga ya, bukannya melalui cadangan-cadangan yang dibuat semasa sekarang ni. Jadi dengan itu ya kita perlu buat satu perubahan perlembagaan ya, untuk melakukan ini. And then pilihan PM dan TPM rather than kita berdasarkan kepada parti yang menang, saya nak propose supaya pilihan itu dilakukan secara seluruh negara. Maknanya calon tersebut sebagai contoh, kalaulah kita kata kita nak Saudara Ahmad, maka Saudara Ahmad itu akan divote oleh seluruh rakyat Malaysia yang boleh vote. Mereka akan nak pilih Ahmad ke Ali ke ataupun siapa-siapa lagi lah yang patut dipilih. So dia akan pilih secara ramai-ramai ya. Dan pemilihan PM itu adalah voting secara keseluruhan. Sebagaimana di Amerika Syarikat, presidennya akan dipilih oleh semua rakyat. Begitu juga kat Indonesia ya. Jadi nanti contoh dia pun saya akan bincangkan secara keseluruhannya. Dan yang ketiga ialah menteri ya. Menteri akan dipilih oleh Perdana Menteri berdasarkan kepada wakil rakyat ya, ataupun senator. Yang ini cadangan saya jugalah. Walaupun perubahan tak banyak ya daripada apa yang ada sekarang ni. Dia memang sesuai lah. Cuma sekarang ni berdasarkan pada parti. Itu pun kalau tengok dalam perlembagaan tak ada sebut parti pun. So maknanya tak perlu ubah apa-apa. Perlembagaan pun tak perlu ubah. Jadi maknanya Perdana Menteri akan memilih menteri berdasarkan kepada
pemenang kawasan-kawasan tadi. Okey. Dan yang ketiga, kita akan had perbelanjaan pilihan raya. Saya akan cadangkan 40,000 untuk satu kawasan. Jadi kalau siapa yang lebih daripada itu, kita akan denda dia 10 juta dan kita akan larang dia daripada menjadi calon selama 20 tahun. Jadi maknanya dia nyamak berat lah. Siapa yang belanja lebih daripada itu cadangan saya jugalah. Dan yang seterusnya ialah allocation. Semua allocation adalah sama, tak kira daripada kawasan mana, kecuali lah bila kita prioritize kawasan mana yang kita nak buat pembangunan, maka barulah ada perbezaan. Tetapi secara amnya semua state ataupun semua kawasan mempunyai allocation yang sama. Jadi dengan itu isu sama ada allocation yang berbeza-beza ni tak timbul lagi dah untuk pembangkang ke untuk yang ini, kerana asasnya allocation ni datang daripada duit rakyat. Jadi duit rakyat tak boleh lah kita nak bagi-bagi mentang-mentang lah dia menang. Okey, itu reformasi yang saya cadangkan. Jadi kalau tengok kat situ ada 2, 4, 6, 8 ada 8 reformasi. Dan sekarang saya akan ceritakan secara detail apa yang saya maksudkan dengan kesemuanya ini. Okey, kalau kita nak tengok ni reformasi yang saya cadangkan ni, pilihan raya dan bidang dia berdasarkan kepada one vote untuk polling dan ada wakil rakyat, dan senator pilih perbelanjaan pilihan raya limit dia tu 40,000 saja. Allocation juga dan juga PM dan TPM dan juga menteri untuk one vote kita akan buat persepadan semula berdasarkan kepada penduduk yang kita ada dan juga berdasarkan kepada etnik, berdasarkan kepada etnik. Itu dua perkara itu yang mana sebagaimana yang dilakukan di Singapura. Dan dari segi polling kita akan buat polling melalui internet dan wakil rakyat itu adalah daripada individu, dia bukannya daripada parti. Maknanya individu daripada kawasan tersebut, address dia mesti ikut kad kenalan dia adalah address kawasan tersebut. So sebagai contohnya, kalau Prof Ridwan address dia di kat Padangah, bolehlah dia jadi wakil Padangah lah. Kalau tidak, dia tak boleh. Kalau alamat dia dekat Kuala Lumpur, dia hanya boleh kat Kuala Lumpur saja. Jadi maknanya individu tempat tu sendiri saja. Jadi dan dia tak ada parti. Dia tak ada parti. Kalau dibuktikan bahawa dia ada parti, kita akan denda dia 10 juta dan lagi 20 tahun tak boleh menjadi calon juga. Jadi kita tengok very heavy dia punya penalty untuk kalau melanggar setiap satu daripada cadangan ini. Dan senator adalah profesional, maknanya ianya adalah pilihan anggota profesional tersebut. Sebagai contoh, guru-guru dia akan pilih mungkin 3 orang senator ke 4 orang, yang itu bergantung kepada SPRM untuk decide Suruhanjaya Pilihan Raya untuk decide. Engineers katakan ada berapa orang dan kita akan mengikut dan kita letakkan itu dalam perlembagaan nanti. Yang ini mungkin kena buat perubahan dalam perlembagaan. Kerana senators ni hanya profesional saja dan traders saja. Iaitu orang yang mempunyai latar belakang dan berasaskan kepada kesatuan atau persatuan yang telah diiktiraf oleh Parlimen. Okey. Dan allocation dalam kawasan PM akan dipilih secara nation, maknanya seluruh rakyat akan pilih PM, dan TPM itu bergantung kepada berapa undi yang terbanyak sekali akan jadi PM, yang nombor 2 itu kan jadi TPM dan seterusnya. Okey, dan menteri adalah pilihan PM saja. PM akan pilih menteri daripada wakil-wakil rakyat individu tadi. Dia akan tengoklah ikut kepakaran yang bersesuaian. Okey, cuma lagi satu terlupa nak bubuh, iaitu kita akan limitkan menteri tersebut hanya kepada paling banyak pun 20 orang saja. Tak boleh lebih daripada. Okey, so itu cadangan daripada wakil rakyat. Okey. So ini reformasi yang saya cadangkan secara ringkas, one vote, one ballot, one vote, automatic registration. Ini juga saya nak cadangkan automatic. Maknanya di umur 18 je dia terus dah boleh voting. Wakil rakyat no party dan dia mesti local person, dibuktikan pada kad penalan dia. Jadi kalau katakanlah saya nak pergi kat Padang Rengas, maka saya kena tukar alamat saya kepada Padang Rengas. Dan heavy penalty siapa kalau dibuktikan bahawa dia bukannya daripada situ, maka dia akan kena 10 juta dia punya
penalti dia, dan 20 tahun di bar daripada jadi calon. Dan senator, members of professional trade bodies, yang ini akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya nanti, dan juga ahli parlimen yang baru nanti. Okey. Dan pilihan juga akan dibuat berdasarkan kepada association tersebut, Dan allocation, all wakil rakyat receive the same allocation, kecuali development allocation lah, yang itu akan according to areas. So PM dengan TPM sebenarnya kata one ballot, one vote at national level. Dan PM dan TPM hanya dibenarkan 2 penggal saja, tak boleh lebih daripada itu. Dan menteri tak boleh ada parti, dan selected from wakil rakyat dan juga senator. Jadi yang ini tak lari sebenarnya, cuma tak ada sebut parti saja. Perbelanjaan pilihan raya terhad kepada 40K sahaja, dan audit lebihan ini akan diaudit oleh kita punya auditor, dan lebih pilihan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kalau lebih, maka again kita akan denda dia 10 juta dan juga larang 20 tahun tak boleh menjadi apa orang kata calon lagi dah. Okay, so itu dia reformasi yang kita cadangkan. So kalau tengok dari standing order, one vote, one area ini memang tak ada masalah. Pertempadanan calon dan mengundi ni semua dah ada perlembagaan. So there is no change dekat sini. Cuma kalau nak ada change PM dengan TPM, ini pun boleh dikonsider baru kerana sekarang ni berdasarkan pada parti. So kita ubahkan sikit saja. Semua orang akan mengundi untuk PM dengan TPM ini. Dan menteri pula dia memang PM duk pilih menteri pun. So tak ada masalah dari segi itu. Dan wakil rakyat, ini pun mungkin cadangan baru. Wakil rakyat adalah orang tempatan, tak boleh parti. Dan senator pula adalah daripada profesional ataupun badan-badan profesional. Internet working, mungkin ini pilihan raya melalui kaedah internet. Saya tengok dalam perlembagaan, tak ada pun sebut mesti dalam paper. So maknanya internet ni possible, tak boleh nak di-reject, dan tak perlu ubah perlembagaan pun kerana itu. So kita kata the key dia tidak ada parti politik, hak perbelanjaan calon delimited, allocation pun akan disamaratakan, pemilihan badan ahli senator. So itu adalah 4 perkara yang berkait dengan SPR, dan saya nampak tak ada masalah dari segi SPR untuk melaksanakannya. So wakil setempat tidak ada afiliasi, bajet calon kurang daripada 40K, itu adalah bajet keseluruhan, sama rata pilihan pembangunan, dan juga SPR akan menyediakan platform bagi memilih badan-badan profesional trade, skill dan lain-lain, dan di-approvekan dalam parlimen. So ini adalah cadangan dia. So kalau kita lihat tata cara persepadanan, saya nak masuk sekarang ni the first topik yang saya cadangkan tadi, iaitu perlu dibuat persepadanan atau kawasan pilihan raya. Persepadanan ni boleh dibagikan kepada 4 yang sebenarnya. Persepadanan geografi, persepadanan penduduk, persepadanan etnik, dan pembatasan masa. Yang pertama itu geografi adalah dari segi kita tengok lokasi tersebut lah. Yang kedua dari segi penduduk, iaitu penduduk yang duduk dekat lokasi tersebut, persepadanan etnik yang ada dalam kawasan tersebut, dan akhirnya masa time, kerana kita akan berubah, penduduk akan bertambah, maka kita ada pembatasan masa. Jadi 4 ni memang akan ada Kalau lah ianya satu software, kita akan tulis 4 parameter ni ada, dan kita akan buat weightage dia supaya dia berbeza-beza mengikut keadaan semasa. Okey, sekarang ni kalau kita tengok 20-10 dan kita lihat bagaimana pembahagian berdasarkan pada density yang ada di Malaysia sekarang ni. Dan kalau kita tengok juga tiap-tiap negeri tersebut berbeza-beza, dan kita dapati bahawa pembahagian etnik yang selalunya kita selalu lupa, pembahagian etnik kita, saya ingin ingatkan kita balik, Bumiputera sepatutnya ada 67%. Jadi dengan itu wakil rakyat sepatutnya ada 67% Bumiputera, dan China hanya 24%, maka China mesti ada 24% je wakil dalam parlimen, dan India pun mesti ada 7% saja. So ini adalah berdasarkan kepada ethnicity, dan saya nak implementkan di dalam kita punya sistem ini. Dan macam mana nak calculate ni semua? Itu tak ada masalah, itu software driven aja. Hanya kita bubuhkan parameter-parameter ini dalam coding kita, maka ianya akan boleh terjadi.
So persepadanan ni, kita dah ada teknologi GIS. GIS ni boleh buat benda ni, tak ada masalah. Kita tahu kawasan itu, berapa orang di Pulau Pinang, berapa orang di wilayah. Kita bahagikan mengikut apa orang kata ethnicity. Kita bahagikan berjumlah berapa kerusi yang ditetapkan oleh perlembagaan. Jadi dari situ kita akan dapat pembahagian persepadanan ini. Okey, dengan mudah saja ya. Okey. Dan kalau kita tengok dalam election 2018, dia pembahagian ada seperti berikut. Ini adalah, kalau sekarang ni kita tengok ada sikit je perubahan pada 2020. So mengikut apa persepadanan yang dah diluluskan, ini adalah yang terbaru sekali, yang baru diluluskan quite recently. So dibahagikan ya, ni dia apa punya detail ya, kalau tengok pun demam tengok. Cubalah kalau nak tengok ya. Cuma apa yang kita rasa sedih ini ialah apa orang kita panggil sebagai gerrymandering ni. Kalau kita tengok ya jumlah pengundi ya, kalau kita tahu jumlah pengundi 40% katakan BN, katakan ini yang warna ni BN, 60% katakan PR. Kita boleh kalau berdasarkan kepada manipulasi, kalau kita tak nak bahasa manipulasi, kita buat simple saja, straightforward saja seperti ini, maka kita akan dapati PH akan menang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh menang. Tapi kalau kita ke BN kata tak nak, dia nak menang juga sikit, dia buat macam ni ya. Kawasan-kawasan yang ganjil ni. Kawasan-kawasan yang ganjil ni sebenarnya dulu-dulu boleh lah. Kita boleh buat. Sekarang ni komputer dengan GIS, dia tak jadi macam ni dah. Dia akan jadi almost macam ni. Ya? Jadi siapa yang banyak memang sepatut dapat menang. Ya? Bukannya orang yang menang di-create oleh satu manipulasi. Ya? Satu kaedah manipulasi. Yang ni takkan berlaku lagi lah dengan komputer sistem. Okey, itu dari segi reformasi persepadanan. Kita tengok di sini ya. Ini yang interesting dia ya sekarang ni ya. Ini adalah kursi parlimen ya, ditetapkan oleh parlimen. Maknanya kalau kita nak ubah jumlah kerusi ni bagi tiap-tiap negeri ni, maka kita kena ubah perlembagaan. Pengubah perlembagaan. Katakanlah kita tak nak ubah perlembagaan. Bila kita tak nak ubah perlembagaan, kita dapati ada 2 negeri yang ganjil. Kalaulah katakanlah ya, berdasarkan kepada penduduk, saya just nak buat simple saja, penduduk tahun 2010 ya, kerana saya tak nak go into detail ya, kerana detail tu kalau nak kena konteks saya lah pula. Kita ambil 68% saja daripada tahun 2010 itu adalah voters. Jadi kita akan dapati kalau kita bagi kerusi itu mengikut penduduk ya, kalaulah satu penduduk satu kerusi itu ada 86,000 orang penduduk. Boleh tak kita buat 86,000? Boleh. Tak ada susah itu dengan GIS. So, kita akan dapati Johor sepatutnya dalam kerusi parlimen 26. 26. Betul ya? 15, 14. Dapat kurang. Pasal apa? Ni Kelantan tak bagus. Pahang pun tak bagus. Dia sepatutnya ada 14, dia ada 11 je kerusi. Kalau Perak, dia sepatutnya ada 24, dia hanya dapat 18 saja. Sarawak sepatutnya ada 31, dia hanya dapat 19 saja. Selangor sepatutnya dapat 22, dia dapat sampai 43. There's something wrong here. This is something wrong. Wilayah Persekutuan sepatutnya dapat 11, dia dapat 13. Dia dapat lebih. Ini sepatutnya zaman moden IT apa semua ni, shouldn't be any problem like this. Ini memang gerrymandering yang very obviousnya. Dan saya rasa perlu dibuat ya reformasi dari persepadanan ini. Dan apa yang saya cadangkan ialah seperti berikut. Reformasi persepadanan. Suara negeri Selangor, tambahan penduduk, tambahan kawasan dan kerusi. Sarawak, kawasan kerusi dan lebih, pengurangan kawasan kerusi. Sepadan keseluruhannya patut dilakukan mengikut taburan etnik setempat dan berasaskan alamat pengundi. Okey, sebagai contoh. Kita mula tengok lain-lain. Dan kita tengok India berapa orang. Kemudian kita tengok bangsa Cina berapa orang. Kemudian kita tengok Bumi-Putera berapa orang. Jadi dengan itu kita akan dapat the ratio yang kita hendak. Ya? Dia mesti India 10%, Chinese paling tinggi pun 22%, Bumi-Putera 69%. Jadi dengan itu dia very representative dalam persepadanan. Jadi ini perlu dilihat semula ya.
Dan saya rasa yang ini tak susah nak buat. Kalau SPR rasa tak erti lagi, memang something wrong lah dengan SPR ni, tok kodok lagi kot. Dan komputer sistem sekarang ni dah ramai sangat dah, mampu boleh buat ni dengan mudah saja. Okey, mampu dululah, tapi mampu sekarang tak tahu lah. So bila kita tengok yang inilah yang selalu dikeluarkan oleh bukan kerajaan yang menentang pimpinan Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim ni memimpin minoriti ke, Melayu yang minoriti. Yang sebenarnya inilah punca daripada persepadanan, ralat dalam persepadanan. Dan yang ini kita kena, selagi yang ini tak betul, selagi itulah Datuk Seri Anwar akan mempunyai banyak masalah. Okey, Islamic leadership. Sekarang kita tengok pula Islamic leadership. Islam ada agama yang memandang pemilihan pelantikan semua itu penting. Meskipun Al-Quran tidak jelaskan metod memilih pemimpin, tetapi dia ceritakan siapa dia, pemimpin yang perlu ada. Jadi syarat ni yang perlu kita look for bila kita nak cari pemimpin. Kalau kita tengok pemilihan Khalifah Ar-Rashidin, kita tengok Rasulullah SAW bila nak pilih Abu Bakar, Muhajir dan Ansar bertemu di Saqifah Bani Sa'idah dan melantik Abu Bakar, ataupun bai'ah Abu Bakar radhiyallahu an. Umar pula berlaku juga di Madinah, konsultasi secara tertutup dan wasiat pemimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu an, maka dilantik Umar Al-Khattab. Uthman berlaku juga mesyuarat di Madinah, jawatankuasa pemilih, dan anak Umar Al-Khattab ada sekali jawatankuasa pemilih. So bai'ah yakin dari dua kemah, dan maka dilantiklah Uthman sebagai khalifah. Seterusnya Ali di Madinah, berlakunya bai'ah pelantikan Ali, tetapi dekat sinilah mulanya menjadi hebohnya, iaitu Muawiyah tidak setuju, kerana Muawiyah yang duduk di bukan di Madinah, dia merasakan lebih baik diadakan demokrasi, iaitu pemilihan secara terbuka. Itulah mula dia permulaan demokrasi dalam Islam. Okey. So carta proses pemilihan raya sekarang ni, SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan mengundi, kemudian penamaan calon, penyiapan manifesto, kempen pilihan raya, SPR memberitahu tempoh mengundi dan tamat mengira undi, kemudian tempat mengundi diberi kertas undi, memangkah calon yang dipilih, kertas undi dimasuk dalam peti undi, tempat mengira undi, dan pengambilan pilihan raya kawasan mengumumkan keputusan pilihan raya. That is the process. That is the process. So now, what we are talking about partisan versus non-partisan. What's the difference sebenarnya? Iaitu parti dengan tanpa parti. Kalau kita tengok, a partisan election, the voters will see the name of party listed next to the name of the candidate. Tetapi kalau non-partisan, dia tak ada parti. Jadi non-party ni banyak dilakukan di Amerika Syarikat, terutama untuk municipal, county officers. Jadi memang possible, bukannya tak possible. Jadi all voters regarding a political may vote in any non-partisan election. Mana semua orang boleh. Sebagai contoh, kalau one party system, kita dapati berlaku dekat Eritrea, North Korea, China, Cuba, Laos, Vietnam. Ni semua komunis. Non-partisan election juga ada di Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE. Kat US pun ada. Kalau siapa yang belajar dekat Nebraska, dia tahu tak ada parti kat situ, tak ada Demokrat kat situ, tak ada apa orang kata Republican dekat Nebraska. Nebraska dia pilih berdasarkan kepada individu. Kat Canada pun ada, dekat Northwest Territories. Dekat Australia, kat Christmas Island, dekat UK, kat Falkland Island, tak ada parti juga. So maknanya non-partisan ni possible. Bukanlah ianya satu yang kono sangat sampai tak perlu ke kita consider langsung. Okay. So when you vote partisan or non-partisan, kita perlu buat kajian yang sebenarnya. Pada parti ke tak parti, patut kita kaji kandidat tu sesuai ataupun tidak untuk mewakili kita. Jadi itu yang penting dia. So advantages of non-partisan dengan partisan ini ialah kalau political parties are irrelevant to providing service. Dia kata orang yang non-partisan ni kata sebenarnya political party ni memang mengganggu je. Yang sebenarnya irrelevant untuk buat servis kepada rakyat. Dan cooperation between elected official belonging to different parties is more likely. Kalau mereka tak ada parti, memang mereka akan lebih senang untuk cooperate.
dan jam daripada satu parti ke satu parti dah tak ada dah bila tak ada parti ni. Tapi yang mengatakan perlu ada parti kerana dia kata nanti confuse voters, siapa nak vote. Jadi mereka akan memilih orang selalunya berdasarkan kepada ethnicity dia ataupun bangsa dia ataupun nama dia. Tapi yang ini kalaulah candidates tu pandai, mereka boleh memberitahu mereka apakah dia rancangan-rancangan yang mereka ada untuk kawasan-kawasan dia. Dan mengikut lagi satu pandangan ialah hanya orang yang kaya-kaya aja. Tapi kita akan limit dari segi perbanjaan. Jadi makin orang kaya juga tidak boleh monopoli dalam hal ini. So that will overcome partisan politik. Jadi dengan itu saya nak mencadangkan non-partisan with heavy penalty with default. Siapa yang melanggar non-partisan ini, dia akan ban for 20 years untuk voting kalau terbukti bahawa betul dia ambil parti ataupun 10 juta kerana dia decide ambil parti kalau ada bukti. Okay, limit to election expenditure less than 40k. The amount of personal expense a candidate can legally pay for themselves, the level at which payment made in respect of election expenses, untuk ini perlu di-verify dengan invoice dan receipt, the level expenditure a person can incur independent by promoting or disparaging the candidate. Okay, contohnya simple aja, Filipin ni dia pun dah ada limit jadi dia pun ada limit dan mengikut ceritanya ialah sebanyak 1 peso and 50 centavos. Saya tak tahulah berapa duit Filipina tu. Jadi inilah dia punya description secara detail. Jadi kita nampak boleh kalau kita nak adopt daripada Filipina saja. Ataupun kalau nak rasa ikut UK, UK pun ada dia punya limit dia iaitu 5,483 pound, which is lebih kurang dalam 25,000, sekitar 40,000. Okey, kalau kita nak kurangkan lagi itu terserah, itu cadangan saya. So ini berdasarkan kepada Political Party Election and Referendum Act tahun 2000. Tahun 2000, so kita why not 2021 kita pun ada limit to election expenditure. So limit less than 40k, default under again 10 million dengan 20 years ban kalau dia siapa belanja lebih daripada itu. Jadi dengan itu kita pastikan perbelanjaan tak lebih. And then why voting is so difficult? Pasal now we are going to talk about adakah satu perkara yang susah kalau kita nak buat internet voting, internet voting. Basically a voting system has 4 required characteristics. Pertama dia accuracy, dia mesti tepat individual voter tu bersesuaian dengan orang yang nak vote. Anonymity, kita tak nak orang tahu siapa vote siapa. Dan ketiga scalability, maknanya kita boleh ukur berapa orang yang voting. The complexity of election, another issue dari segi single vote for a person or party dan lain-lain lagi. Dan the speed kalau speed ni saya ingat internet voting lagi cepat untuk tahu keputusan. Okay, so modes of voting ni, there are different modes of voting. It is possible to vote on paper in polling station, which cost a lot of money. Sebenarnya it cost a lot of money. It's possible to vote electronically over the internet, yang kita panggil sebagai iVoting ataupun internet voting, ataupun you just need a computer internet access and an ID. Sebagai contoh, Estonia telah buat ini, dia menggunakan cryptographic chip untuk identify citizen government issue ID. Jadi dengan itu dia boleh buat polling ni dengan cepat. Dan the smart device pun boleh kita gunakan kerana sekarang ni telah banyak smart device, smartphone, tablet dan lain-lain juga boleh kita gunakan untuk voting. Okay, so internet voting, online voting, electronic voting, apa beza dia? Inilah kita kena bezakan antara mereka. Direct recording, DRE voting machine, macam ini digunakan di Brazil, India dan United States. Optical scanners digunakan di Canada dan di Filipina. Electronic ballot printer digunakan di Argentina dan Belgium. Internet voting digunakan di Australia. Saya nak cadangkan kita follow Australia punya ni, internet voting system. Jadi dengan menggunakan internet ni semua akan lebih mudah lagi. Jadi internet voting ni kita bukan hanya boleh itu, kita boleh tahu location dia exactly dekat mana, dan kita boleh block location-location lain supaya kalau somebody voting daripada sebagai contoh sepatutnya dia hanya vote di Johor Bahru, dia pergi vote dekat
Pening dia tak boleh. Kerana memang internet ni dia punya ada address dia, dan address dia tu adalah fix dan tak boleh diubah. Okey, dan kita pengiraan dia tu akan jadi cepat lah, kerana kita boleh dapat ballot itu electronically. We are talking about mungkin bagi Windows 1 jam saja, ataupun paling lama pun 4 jam, dan voting dilakukan pada masa tersebut. Jadi dengan itu keputusan akan dapat dengan cepat, dan kita akan maklumkan keputusan itu dengan accurate, kerana kita boleh verify terhadap itu melalui end-to-end encryption. Yang ini orang komputer dah tahu dah, kaedah ni agak mudah saja. Okay, so sebagai contoh ini adalah typical client server web enabled e-voting software architecture. Kita ada the server side software, kita ada the client side software. Jadi ada candidate dan voters apa yang perlu ada. Tengok kita still working on correctness, robustness, coherence, consistency dan juga security. Okay, dan dari segi arkiteknya, kita voters itu dia akan ada offline voting application, online voting interface, validating server, ada auditing, voting server, ada voting counting server, voting storing server, voting list server. Jadi dan kita boleh publish result. So kita tengok ada banyak server takkan lah orang bagi tiap-tiap server tu semua ada encryption yang tak boleh diputuskan. Jadi memang security wise saya tak nampak langsung bila apa orang kata SPR kata nanti mana cara security, something wrong with them. Saya tak pernah fikir mungkin tak panggil orang komputer kot untuk tengok. So data flow dia kalau kita tengok government total flow, kalau sebagai contoh ni kita ambil Ministry of Interior, dia ada simpan semua data ni daripada kenalan kita, ataupun SPR pun boleh ambil daripada Interior, Ministry of Interior. So kita dapat voters list, kita dapat voter server dan voter, mungkin kita boleh guna fingerprint sebagai satu kaedah security. Dan kalaulah kita buat dia punya technical components, kita ada front office layer, kita ada middle layer, kita back office layer, semua ni boleh kita kaitkan. Kita guna dispatcher, kita guna firewall, semua ni adalah security system yang mungkin boleh kita laksanakan dengan mudah sekali berdasar kepada teknologi semasa. So sebagai contoh, illustration, kita ada admin, kita ada voter, kita ada voting system, voter data, master list, voter registration, kita boleh tengok report, candidate data, master list, candidate registration, dan semua ni detail ni semua kita ada dan kita boleh access. Dan kita boleh buka akses mana yang kita nak, dan kita boleh tutup akses mana yang kita nak. So kalau kita nak tengok as a whole, ini adalah contohnya, kita ada voter, kita ada candidate, kita ada admin, yang masing-masing tengoklah mengikut apa yang dibenarkan. Jadi detail ni again, kalau berminat I can go through them very detail semua ni. So the 3 stages for e-voting, kita ada voting machine, kita ada local database, kita ada main database, kita ada voter server. So balik ni kita ada 3 basically, paling mudah sekali 3. Pre-voting stage, voting stage, authentication, and post-voting untuk counting. Okay, so those are the voting system. So kalau nak buat, ni dia contoh dia lah, nak implement e-voting. Dia punya requirement, dia punya design, implementation, verification, dan maintenance. Okay, so is it a security threat or a wave of the future? Dengan COVID-19 ni memang kita kena look at online voting. Di online voting ni, how states count their person, mail event dan online ballot ni nampaknya tak ada masalah. Kazakhstan, India, Brazil, Estonia semua dah buat dah. Boleh kita terima ni atau tidak? E-voting atau undi tak akan dilaksanakan dalam pilihan raya umum. Tu dia SPR-nya. So kita tak boleh terima ni. Mana SPR ni mungkin kena tukar ketua dia kot, supaya ganti ketua lain yang boleh tahu macam mana nak buat. Okay, security issue of online ballot. The core problem yang sebenarnya identity management yang sebenarnya. Tapi kita ni dalam cyber security yang memang dah tahu dah mengenai perkara ni. As the water who they say they are, kita boleh determine that phishing and test tu cerita lama, dah out of date dah. Benda ni bukan an issue now, right now. So the erase and change apa benda ni tak boleh dah sekarang ni. So mana yang nak abuse tu pun dah tak boleh lah, nak kena vote 2 kali ke apa semua. Itu cerita lama, sekarang ni waktu moden dah tak ada lah. End to end encryption nanti kita akan tunjuk boleh overcome all this. So voters roll and registration ni nak breakthrough tak ada dah.
Susah nak buat tu. Memang satu perkara yang impossible sekarang ni berdasarkan pada security yang dah ada. Hacking ni pun cerita lama lah, tak ada dah. Stick attack, niru semuanya tak ada dah. So electronic infrastructure, kalau kita election infrastructure, kalau kita buat it properly, maka dia akan menjadi satu yang baik dan boleh kita melawan masalah-masalah security ini. So there are 4 technical basic problem that need to be solved. How do you prevent false voting or bias board atau multiple voting? How do you protect the person right to vote? And to solve problem 1, you need to secure the voting station, the connection to the website, the person doing the actual voting. Securing the website is bukanlah satu impossible. Securing the connection pun bukannya impossible. Securing the computer is next to impossible. Bagaimana you dah secure komputer kalau sama juga? Kalau you nak letak pistol dekat orang yang tengah voting, ketah tu pun boleh juga. Jadi dia tak boleh jemput kat orang yang dia disuruh saja. Ataupun dan lain-lain lagi. Jadi kita dapati authentication is not an issue. So problem of impossible to solve sebenarnya tak ada. To protect privacy apa semua itu adalah isu yang a human factor yang tak perlu kita cakap mengenai voting ini. So kalau kita tengok evaluate voting process, walau apa pun kita dapati, kalau counting pun ada counting errors, kalau kita buat paper voting pun communication errors, written mistake, kalau kita buat voting pun ada computer security errors. So the errors will always be there. So it's just a matter of how good you are, okay, to overcome this. So pilihan raya di Malaysia banyak dia kata, kan kita pilihan di Malaysia menggunakan pacar, iaitu ejen tempat mengundi dan ejen mengira undi. Itu pun kalau pacar tu reti dia nak buat apa. Kebanyakan pacar tak reti sangat. So contohnya menurut sistem pacar, undi itu dikira dalam saluran sendiri, jadi ia tak perlu mengira undi itu di satu tempat kawasan lain. And elektronik undi pun kita boleh buat macam tu. Pengiraan hanya boleh buat katakan di Kuala Kangsar, tak boleh buat tempat lain. Kalau buat tempat lain dia jadi tak betul. Itu tak ada masalah, kita boleh install dalam security. Dan pengiraan undi disaksi oleh pacar boleh datang tengok dari segi software dia bagaimana pengiraan itu dibuat dan bagaimana dia dikira satu persatu, dan jadi bermakna nak tipu pun mustahil. Jadi semua perkara ni dia pun perlu pacar boleh sign borang 14, the same borang 14, tapi kali ni semuanya electronically done, very quick. Okay, so sebut tadi end-to-end verifiable, E2E system, yang boleh di overcome dengan mudah saja. So, a bunch of cryptography ini bukanlah satu yang besar. Helios memang boleh buat ini. So encrypt messages apa semua ni dah perkara biasa dah. Sekarang ni kita punya handphone semuanya encrypted. Tak boleh siapa baca kalau kita tak nak bagi dia baca lah. Kalau dia nak baca juga dia ada limit dia. So ataupun kita guna ada protokol, the favorite protokol, FOO protokol, Ujiyoko Akamoto dengan Okta. Dah berat dah satu e-vote system menggunakan protokol ni, dan dibuktikan bahawa protokol ni memang tak boleh dipenetrate dan tak ada siapa pun boleh tahu siapa dia yang vote, which is very interesting sebenarnya. Dan biometri juga boleh kita gunakan. Sebagai contoh, Saudi Arabia menggunakan biometri untuk authentication challenges. Dan kalau untuk Kuwait, dia gunakan fingerprinting, dia menggunakan fingerprinting untuk buktikan orang tu yang apa orang kata mengundi tersebut. This is a simple fingerprinting punya simple e-voting process. Very quite easy sebenarnya. Kalau lah orang lain, kecuali dia potong tangan orang tu, dia ubuh, dia boleh mengundi banyak kali lah. Tapi dia kena potong semua orang punya tangan lah. Kalau orang tu dengan rela, tak rela. Okay? Ataupun sekarang ni yang digunakan banyak dalam iPhone dan juga banyak Android ialah face recognition. Face recognition dah very powerful. So we can do a face recognition dan buktikan orang tu dia yang vote, bukan orang lain. Jadi yang ini pun possible. So bukan teknologi tak ada, memang teknologi ada. Okay. So ataupun worst come to worst, kita pergi ke banking ni system. Banking ni system ada yang sistem very simple aja, which is apa orang kata dia boleh call balik messages
Dan kalau lah kau tu tak respon, maka dia ignore. Detail dia tu again kita boleh bincang. Okay, untuk kalau nak lihat dari segi safety dia. So online election system, kalau kita tengok internet based voting ni, banyak benefit dia. Rural voters can boleh vote, offering a simple alternative to absentee voting, eliminate the need to travel untuk physically ke polling station, overcome language barrier, kita tak perlu dalam bahasa Inggeris saja ataupun bahasa Melayu je, boleh vote dalam bahasa-bahasa lain, improve security, kerana tabulation and reporting semuanya dilakukan 100% electronic, tak ada siapa yang akan boleh interfere, dan cost effective, inclusive solution apa semua. Dan kalau dah properly implemented, kita boleh lakukan voting ni every time. Tak perlu tunggu-tunggu kerana nak cost expenditure apa semua. So, bagi to me, this is our kalau kita ada a well thought identity management and voting system, maka tak ada masalah. Kita boleh guna blockchain bagi siapa yang tak familiar, ataupun secure voting within our Grab. So might even change the face of the government itself. And now we have a true direct democracy untuk kita fikirkan. A strong voter turnout. Dan semua orang boleh involve. Tak payahlah nak cari cuti lah, nak itulah, nak ini, tak ada lah. You are your responsibility. Again, it's a main factor. So we are getting close to online voting. Roadblock ni banyak sekarang ni. Tapi kebanyakannya ialah daripada political. Bukannya daripada teknologi ataupun sains. So hopefully with political willpower kita akan go for internet voting di Malaysia ni. Mungkin next month bukanlah satu yang itu. Kalau kita tengok buat risk analysis dia tengok banding perbandingan di antara polling method ni, manual polling dengan online polling. Kalau kita tengok manual polling, kita tu ada identity, ballot registration number apa semua, dan barulah kita buat counting. Sama juga online polling, kita ada identity, kita ada counting. Identity of ballot registration number, itu perlu civic mind. Counting pula area, civic mind juga identity area. Dan selalu kita guna NIC, kenalan. Kita verify betul atau tidak. Sama juga untuk online kita guna EID, electronic ID, dan kita guna de-inscription, de-inscription, okay, dan kita buat verification. Untuk NIC kita boleh guna area, ini pun sama juga, kita guna area juga, kita guna verification. Ini yang banking, dalam sistem banking kita boleh buat ini dalam online polling juga. Dan kita buat inscription, maknanya tak ada siapa tahu pun siapa dia yang vote tersebut. So kalau kita tengok dari segi factor, risk factor, manual polling, ballot registration number tu tak bocor lah sekarang ni, semua tahu. Online voting pun ada tag verification, it is electronic, so tak ada siapa boleh access kecuali dibenarkan access. Sama juga manual polling, ballot registration number, kalau kita tak disclosekan, tak ada siapa boleh dapat juga, sama. Okay, so maknanya the voting risk tu doesn't make any sense, kalau lah siapa yang against online voting. Okay, carta proses pilihan raya baru ni yang kita nak cadang ni. SPR akan meletakkan tarikh penamaan calon dan mengundi. Penamaan calon, penyiapan manifesto, kempen pilihan raya. SPR memberitahu tempoh dan portal khas mengundi dan tempat mengira undi. Kemudian SPR membenarkan muat turun kertas undi dari portal khas, memangkah calon yang dipilih, muat naik ke atas undi ke portal khas. Tempat dan portal mengira undi, dan pengarah pilihan raya kawasan mengumumkan keputusan pilihan raya. Sama je, cuma kita guna portal khas, bukannya satu yang fizikal. Jadi duit tak banyak membazir, tak banyak membazir. So now let's talk about allocation. Allocation, kita ada budget. Dan the procedure is kita akan mula daripada bulan Januari sampailah kita sampai bulan Disember dengan minister lah apa semualah. Okay. So kalau kita tengok berdasarkan pada ethnic group, berdasarkan proportion of household group, maka kita boleh berdasarkan kepada household and income sharing apa semua dalam ethnic group, maka kita tengok dari segi ekosistem kita, maka
semua ni menunjukkan bahawa tak ada masalah ya dari segi allocation of budget. So akhir sekali, saya just buat a comparison negara yang mengamal demokrasi yang dicadangkan ini. Semua mengundi pilihan presiden, US, Singapura, Indonesia, Estonia, Brazil buat itu. Tiada parti, Singapura tak ada parti, China pun tak ada parti. Presiden, PM, pilihan menteri, semua negeri ini buat guna itu. Pilihan atas talian, Estonia, India, Brazil. Allocation yang sama, USA, Singapura, Estonia, Brazil, China. Dan persempadan etnik, Singapura buat persempadan etnik sampai habis orang Melayu tak ada langsung dalam kerajaannya. And then India pun tengah cadang nak buat macam tu. Brazil pun cadang nak buat macam tu. Okay, so semua ini is a big data manipulation. Kita receive dan capture the data, start daripada ujung ni, receive and capture data, store and categorize, analyze and predict, then decide and act. Ini semua ni ilmunya kita ada. Pasal apa tak boleh buat? So, reformasi kita ialah sepadan semula, semuanya guna electronic base, pilihan raya atas talian, apa parti wakil dan tempatan, senator dari wakil pekerja, profesional dan niaga, pilihan PM dan TPM seluruh negara, menteri pilihan PM dari wakil rakyat dan senator, perbelanjaan pilihan raya dilimitkan, allocation yang sama. So thank you for your attention. Terima kasih Dr. Kamarul Azizi atas perkongsian berkaitan dengan pilihan raya di atas talian. Sangat menarik sebab kita pun tak lama lagi akan menuju pilihan raya dan kita pun tidak pasti bagaimana keadaan COVID-19 pada ketika itu. Jadi mungkin saya boleh buka beberapa soalan. Awal lagi akan buat awal. Esok pagi Okay. Oh, okey. Saya fikir soalan tadi. Mungkin saya boleh buka kepada sesiapa hadirin-hadirat yang ingin bertanya soalan ataupun berkongsi berkaitan tajuk ini ataupun dan sebagainya. Dipersilakan, tafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat Assalamualaikum. Minta maaf lah. Maha guru ada, susah kita. tak ada bagus. Kita dengar pandangan daripada sudut saintifik. Saya ingat satu perkara yang baik dan juga kita boleh berkongsi ya. Cuma Malaysia ni mengalami satu proses pilihan raya yang mana penipuan itu memang cepat luar biasa lah. Yang paling ketara kalau Datuk Kamarul Azizi tengok parti yang menang jadi membangkang, parti yang kalah jadi memerintah. Itu tak berlaku dalam sistem demokrasi. Itulah demokrasi Malaysia ya. Dan kita masih jauh lagi lah untuk mencapai. Saya pergi melawat Jerman sebelum COVID ya. Di mana di Jerman ya mereka menetapkan, Turki juga sama ya, menetapkan tiap-tiap parti berdasarkan besarnya parti itu mereka mendapat pembiayaan kerajaan. Bermakna memungut derma itu tidak dibenarkan ya. Dan ini mengelakkan penyelewengan. Tapi di Malaysia ya, itu berlaku dan menyebabkan berlakunya politik wang dan sebagainya, dan ia memberikan kesan dari segi wakil rakyat ya. Yang pentingnya ya, dalam konteks Malaysia ni saya tak mahu nak uras panjang, cuma 2-3 perkara saya nak sebut ya. Kalau kita lihat bagi negara-negara maju ya, ingat Prof. Kamarul pernah berada di UK, di US ya. Mereka tak kempen dengan macam kita ni ya. Poster-poster ni tak ada ya. Tak perlu nak membazir duit. Malah apabila kita buat kajian, survey, kita tanya adakah poster berpengaruhi dari segi kecenderungan mengundi? Tak ada sebenarnya. Tapi itu mengambilkan duit ya. Dan waktu itu pekerja-pekerja pilihan raya peluang nak pungut duit ya. Banyak pokok lah. Pernah berlaku ya di Johor ya. Banyak pokok jatuh pokok mati ya. Saya begitu ya. Saya masih ingat ya ketika pilihan raya 2018 ingat saya, apabila berlaku perebutan ya untuk meletakkan bendera di jambatan di Kuala Terengganu ya, sampai terpaksa berkawal siang malam ya. Sebabkan parti-parti politik mereka boleh membelanjakan dan kadang-kadang belanja tu luar biasa ya.
Dan baru-baru ni pun berlaku ya, dalam kes yang sedang dibicarakan, bagaimana Mak Maslan mendapat 2 juta, orang itu mendapat 2 juta ya untuk belanja pilihan raya ya, yang tidak direkodkan, dan itu timbul apabila beberapa orang dikenakan tindakan mahkamah ya. Tetapi siapa yang melompat ke Parti Bersatu tak didakwa. Ada ya, yang tak melompat yang kena ya. Mak Maslan kena, Aziz Rahim kena sebab tak melompat Bersatu. Tapi yang melompat, tak perlu saya sebutkan di sini berapa orang, seorang daripada Jeli, seorang daripada Ulu Terengganu dan sebagainya, itu tak kena ya, walaupun mereka dikatakan juga menerima jumlah itu ya. So maksud di sini ya, apa dicadangkan oleh Prof Kamarul tadi mungkin untuk masa akan datang itu merupakan perkara yang paling baik, tetapi dengan political will yang ada pada waktu ini ialah satu perkara yang amat sukar ya. Macam tadi ya, kita pernah cadangkan supaya kawasan parlimen itu representatif dari segi jumlah pengundi ya. Dan di Malaysia pada hari ini, kawasan parlimen yang paling tinggi pengundinya ialah bagi parlimen Bangi ya, dengan pengundi sebanyak 190,000 orang pengundi ya, yang diwakili oleh Ong Kian Ming ya, berbanding dengan Parlimen Lenggong yang sekitar 32,000 saja ya. Bermakna di sini boleh pecah berapa tu? 3, 4 ya, 5 ya kawasan parlimen ya. Tetapi seorang saja yang terpaksa menjadi wakil rakyatnya ya. Oleh itu apa yang dikemukakan tadi satu perkara yang boleh dijadikan sebagai panduan, eye opener ya kepada ahli politik kita. Ya mungkin sekarang ni kita tak boleh laksanakan, kita ada kekangan, tetapi suasana berubah, keadaan berubah, masyarakat berubah ya. Dan pada waktu ini terdapati generasi muda yang terdedah kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan isu yang ditimbulkan tadi, serasa lebih kondusif menerima cadangan-cadangan ini kerana ia dianggap lebih adil, lebih mewakili, representatif, dan dianggap lebih sesuai ya. Sebab dunia dah berubah ya. Sistem pilihan raya yang ada di Malaysia ni di dunia sudah banyak berubah ya. Tetapi kita masih lagi mengamalkan pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang mundur ke belakang ya. Sebagai contoh, apabila menang pilihan raya, mendapat undi yang besar, mereka terpaksa menghantar 3 nama kepada Sultan untuk Sultan pilih salah seorang daripada dia ya. Oleh itu timbul persoalan, tak payah pilihan raya, Sultan pilih je lah mana yang patut kan. So ini satu perkara yang menimbulkan persoalan dan menunjukkan Malaysia masih jauh lagi lah daripada untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan atau reformasi yang dicadangkan itu. Tetapi saya yakin perubahan masa, generasi baru yang lebih terbuka mahukan perubahan, dan ini mungkin boleh relevan pada waktu ini, dan mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang tak relevan lagi pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini kerana tidak sesuai ya. Sebagai contoh ya, mana ada negara yang boleh lompat parti ni ya, lompat parti, kemudian sekali lompat, kadang 3 kali lompat ya, dan itu berlaku ya, dan bila bawa ke mahkamah kalah ya. Maknanya parti sebab atas alasan-alasannya ya. Dan ini merupakan perkara yang kita boleh dijadikan sebagai renungan untuk kita melihat bagaimana reformasi dalam pilihan raya ini dapat dilaksanakan pada masa akan datang. Dan saya melihat cadangan yang dikemukakan oleh Prof Kamarul tadi merupakan sesuatu yang cukup menarik, dan mungkin lepas ini kita minta bincang di IDEA untuk membolehkan pengkaji-pengkaji daripada pelbagai golongan. Kita jemput bersih, jemput daripada kelompok-kelompok pilihan raya yang lain yang meminati tentang pilihan raya ini untuk berbincang, dan kita kemukakan dia. Mungkin sekarang saya sebutkan mungkin mereka menolak ya, tetapi akhirnya inilah yang paling ideal yang kita anggap sebagai way forward bagi membolehkan demokrasi kita lebih matang, lebih adil, lebih mewakili, dan boleh diterima oleh setiap kalangan masyarakat. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof Rizwan. Jadi saya buka lagi kepada siapa yang ingin bertanyakan soalan. Saya ada satu soalan Prof. Prof Kamarul. Berkaitan dengan tanpa parti ni. Prof pergi kepada suatu senario yang betul-betul ideal lah, tanpa parti. Itu satu benda yang boleh difikirkan kalau kita tengok dalam senario politik Indonesia lah, yang dah bergerak kepada parti ni bila masyarakat tu jadi useless dari segi ni. Tapi
kalau dalam apa orang panggil ideas punya apa, bukan ideas Malaysia, ideas yang international demokrasi yang world punya tu, dia nampak bahawa yalah kalau tanpa parti politik, dia ada positif negatif lah kan parti politik ni, tapi tanpa parti ni dia akan emerge satu trend, maksudnya macam social work sekarang ni lah. So people tends to be apa, dia akan lebih pada popularity, dia two individual centric that rather than a team working punya base lah. Jadi apa yang Prof terlalu pergi kepada the extreme part tu, yang untuk itu saya rasa lah apa non parti ni boleh dalam sesuatu keadaan, tapi kalau dia dibenarkan, mungkin ianya akan wujud suasana diktator. Tak tahu. So, apa komen Prof? Very interesting. Memang kalau kita tengok daripada contoh yang saya beri sendiri pun, memang ada possibility untuk form a dictator lah. Cuma itulah saya berpegang kepada demokrasi yang introduce oleh di Greece, ya. Di Greece pada before Christ tu, dan juga di apa orang kata di Rome. Kalau kita tengok ya, demokrasi pada ketika tersebut semuanya non-parti. Semuanya non-parti. It is based on individual yang dikenali oleh masyarakat tersebut. Jadi katakanlah macam contoh yang saya berikan, ya, itu katakanlah saya nak run di Padang Rengas. Saya mesti orang Padang Rengas. Jadi orang Padang Rengas akan kenal saya. Dan apabila mereka kenal saya, mereka akan vote di atas quote unquote kebaikan saya, saya punya sama ada saya ni empati ke orang dia dan lain-lain lagi. Jadi pemilihan itu adalah tepat, tepat dan bersesuaian dengan tempat saya. Tapi later on, pada the next election, kalau mereka tengok saya tak bagi servis yang sepatutnya, kerana kita ni wakil rakyat. Jadi kalau dia tengok, tak ada pun dia buat derk aja, dia ada ambil duit semua tu, dia pergi enjoy aja, pergi ke Netherlands, pergi ke London ke, kita tak sebut dia lah. Tak apalah, next time saya, kalau saya masuk juga lagi, tak ada siapa nak vote saya lah. So I mean to be responsible yang diserahkan balik kepada rakyat, bagi saya itu adalah demokrasi. Dan kalaulah macam tu, maka kita dapati even yang jadi Perdana Menteri pun sama. Dia akan dipilih oleh seluruh rakyat, ya, seluruh national, at the national level. Kalaulah dia tengok daripada pemimpin yang ini tak sesuai, maka mereka takkan vote dah. Cuma saya limitkan 2 tahun kerana bagi saya lebih daripada 2 tahun itu dah overextended lah. Itu cadangan yang saya rasa buat lah. Tapi itulah, adakah ini satu terlampau ekstrim? Saya rasa tak ekstrim sangat. Saya rasa dia memang amat sesuai, especially untuk negara kita ni. Sekarang ni parti dah create satu environment yang bagi saya terlampau merosakkan. PKR is okay. For me, PKR is okay because dianya adalah multinational company, multinational punya parti. Tapi what I don't like ialah parti macam, minta maaf lah, UMNO, ya, kerana dia Melayu, MIC kerana dia India, MCA kerana dia adalah Cina, PAS kerana dia agama. Jadi mereka ni salah gunakan apa orang kata kedudukan mereka itu, especially masa election. Jadi itu yang menyebabkan kita tu, why the best way to stop all this, tak dapat tiga. Wallahu a'lam. Faham bro. Dalam sikit point dia dalam teori sains politik, bila apa tu wujud a society, the party actually dia represent the origin part of the people interest lah. It's a coalition of people interest. Macam contohnya Melayu, Cina, India, buruh, parti pekerja, golongan bekerja, golongan elite class.
Jadi actually dia represent a group of the society. Cuma ruang itu dalam demokrasi dia buat adjustment supaya dia ada orang panggil, dia tak macam dululah. Dulu kan orang jadi berperang. Jadi so the challenge tu ditukarkan ke dalam sebab baru ni kita ada bincang dalam evolve dalam isu maqasid kan contohnya. So apa tu dulu apa orang demokrasi walaupun demokrasi itu ciptaan manusia kan, tapi ianya berjaya mengubah suasana kehidupan tu daripada kluster yang atas tu nak perang jadi kepada ni lah, dia lebih positif. Tapi satu benda yang menarik, tapi cuma saya tak adalah menafikan sangat Prof punya keadaan tu, sebab kalau kita tengok politik di Indonesia, apabila berlakunya pakar politik Malaysia ada kat sini, apabila berlakunya daripada mereka ditekan, masyarakat tu ditekan, ada 3 parti je, 3 party system. Kemudian bila Zafar Habibie berlakunya reformasi, maka muncul sampai beratus parti, lebih daripada 300 parti ketika tu. Kemudian akhirnya kecil dan sebagainya. Lepas tu berlaku pula revolusi corruption, semua intra-parti, walaupun parti Islam sendiri pun sebagainya. Jadi akhirnya pada setengah kabupaten ataupun kawasan-kawasan daerah tertentu tertonjol nama individu rather than parti. Malah kadang-kadang satu calon tu memang berlaku di dalam pilihan raya apa gubernur apa sebagainya, dia tonjolkan diri lebih daripada parti. Parti tu disilentkan sebab parti ada baggage. Itu memang berlaku. Dan malah kita tengoklah macam orang macam Anies Baswedan, orang panggil Jokowi sendiri pun naik bukan pemimpin parti tu kan. Mungkin benda tu pun macam nak jadi juga di Malaysia, sebab kalau kita tengok UMNO sekarang ni, dia dah jadi presiden parti, walaupun sebabkan kekangan isu mahkamah, presiden parti tidak jadi Perdana Menteri. Sekarang ni naik presiden yang jadi kan. So pastinya parti macam UMNO tu dia terpaksa ataupun buat alignment. Bagaimana dia sebagai presiden UMNO, ada seorang Perdana Menteri lain jadi for sure ada alignment. Dan itu saya riset satu perkara yang memang satu yang menarik lah dalam proses demokrasi negara kan, begitu. Terima kasih. Pak Wira macam nak respon tu. Sila Wira. Assalamualaikum Prof. Wira dari Jakarta. Jadi itu saya interested lah apa yang Prof. Cuma yang untuk e-voting ni saya ingat a bit ambitious, tapi kita boleh looking forward lah. Cuma saya nak tanya Prof, memang ni Prof dah bentang ke SPR ataupun ke government tentang cadangan-cadangan ni? Itu satu soalan lah. Sebab penting juga kalau betul ada beberapa perkara. Saya ingat Prof Ridwan pun ada jawatankuasa yang dibuat tu. Cuma kebanyakan perbincangan ni dia melibatkan outsiders lah, maknanya macam Prof Ridwan, Pasal Former tu. Cuma the deep state ni perlu diajak berbincang. Dia ada deep state yang dalam ni yang kontrol di particular benda lah. Dan kita tahu dalam SPR pun ada beberapa pegawai yang dibawa masuk daripada beberapa tempat tertentu just khusus untuk kontrol benda ni. Jadi melakukan perubahan secara tadarus ataupun perlahan-lahan. Kalau kita boleh buat secara revolution, untuk buat tu boleh macam Indonesia, tapi tak matured juga. Tapi kita ada peluang juga membuat secara berperlahan-lahan, tetapi melalui lobby-lobby macam Pro buat kan, ataupun yang jawatankuasa yang Pro Ridwan sama-sama rakan-rakan boleh berbincang. Maknanya dalam keadaan political master ni 50-50, you tak boleh lah nak bersarang ataupun nak ada walak pada spesifik ni. Cuma tadi ada Cik Khairul Rifin sebut tentang balance of presidential dan sebagainya. Dalam keadaan Indonesia ni, dia parlimen ni very powerful. Jadi Indonesia dia boleh buat balance tu sebab pemisahan kuasa tu memang jelas lah. Lepas tu tentang komen saya tentang lompat tak lompat, dia macam undang-undang trafik lah.
Jadi kalau benda tu dia bergantung pada siapa yang memegang aturan tu lah. Macam Indonesia, walaupun kita nampak tidak boleh melompat, tetapi the political chairman ni too powerful. Jadi political chairman di sini dia macam raja. Dia ada king, Ibu Mega, Prabowo. Ini semua raja-raja besar lah, raja-raja kecil yang orang sembah je lah. Jadi benda-benda tu, jadi benda ni kita nak kena balance. Sebab saya tak kata Indonesia ni ada perfect. Saya dah bergelumang dengan benda ni. Jadi kita ambil jalan yang tengah, perubahan-perubahan. Dan kita kena ada lagi satu power center yang dalam kalangan demokratik tu adalah peranan majlis. Jadi pendidikan demokrasi menjelaskan tentang balance of the power ni kita kena bagi sama rata pada masyarakat. Kalau tidak nanti kita bentang-bentang kita cuba ni dia ada deep state yang lain lah. Saya pun nak sebut pun payah di sini. Jadi kepada profesor-profesor dan tokoh-tokoh yang ada wisdom ni saya rasa lebih faham. Cuma cadangan-cadangan yang kita buat ni kita kena atur jalur lah. Ada yang kita sampaikan melalui public macam yang ide buat, tapi ada juga yang selalu kita kena sentuh dan bincang secara terbuka dengan orang dalam district bahawa kita perlukan perubahan ni supaya kita tidak ada masalah depan. Yang kedua, saya nak sentuh tentang peranan SPR lah. Jadi Indonesia ni dia ada juga padan macam SPR tu. Dalam keadaan COVID pada tahun akhir 2020 dia ada buat satu pilkada melibatkan lebih kurang 100 juta pengundi. Dalam keadaan COVID tu dia buat dan tidak ada kluster macam Sabah, tak ada. Jadi apa yang kita boleh belajar dari sini adalah di mana peranan SPR Indonesia tu membantu calon-calon. Jadi salah satu yang penting dalam konteks apa ni adalah access to media lah. Jadi kalau ada calon parlimen satu negeri tu, maknanya kita SPR tu kena bermain peranan untuk memberi ruang kepada ini melibatkan kuasa. Itu kita kena upgrade SPR tu sebagai satu. Ada beberapa yang dibuat oleh SPR Indonesia ni very kreatif yang kita boleh belajar, tetapi ada juga benda yang negatif lah. Ini kita kena belajar antara satu sama lain. Terima kasih Prof. Itu saya tanya satu lagi soalan pertama tu, adakah benda-benda ni ada macam e-voting ni very interesting. Cuma yelah saya pun benda ni memang secure, tapi bergantung pada siapa regulator lah. Tu siapa regulator dan itu satu benda yang regulator dalam negeri. Tapi saya nak beritahu juga pada 2018 kita ada sedikit gangguan sikit lah daripada luar. Itu ada benda tu berlaku. Jadi ada yang berminat juga dalam politik Malaysia ni, ada walaupun tidaklah menjadi parity macam orang berminat tentang siapa Presiden Indonesia, tetapi Malaysia pun ada yang meminat lah, sama ada dari Middle East ataupun dari West. Saya sebut sini lah, saya ingat kita semua ada tak, siapa yang tahu-tahu lah. Jadi penglibatan negara-negara asing melalui macam-macam benda ni is real lah, memang betul aja. Cuma dalam kita membuat benda-benda yang bersifat e-voting, jadi mungkin saya rasa Prof lebih faham mana apakah kita punya langkah-langkah preventif kita buat. Tidak perfect, tetapi sekurang-kurangnya ada benda yang boleh membantu kita pada masa yang datang. Terima kasih Prof. Boleh sebelum tu Prof, saya nak merespon sedikit kepada apa yang Azwira sebut tadi ya. Ketika PRU ke-18 ya, pukul 8.30 hingga 11.30 kita punya sistem crash ya. Apa namanya Ripin? Dia daripada Rusia ya. Apa nama? Dia apa ni kena serangan DDoS. DDoS ya. Daripada Indonesia dengan belah-belah Balkan Russia. Dan kita punya e-survey, kita punya semua jam sampai pukul 11.30 baru benda tu rectify. Kemudian yang kedua adalah pemilihan PKR yang baru ni timbul isu yang dah habis-habis lah sampai sekarang pun, sampai menjadi kesan besar ya apabila dikatakan ada manipulasi dari segi data apabila beberapa pilihan raya di beberapa negeri terpaksa dibuat semula ya.
Yang menariknya, apabila berlaku peristiwa tersebut, saya masih ingat lagi Datuk Yasser Anwar berada di Beijing pada waktu itu. Beliau call saya, telefon saya, minta saya mempengerusikan satu jawatan kuasa untuk membuat cadangan. Ya. Saya sebut kepada beliau bahawa saya ini bukan politik kata. Saya bukan politik, saya tak campur politik ni, bagi diorang buat. Apa jawab Datuk Yasser Anwar, bukan you tak campur politik, saya suruh you pengerusi tu. Pula. Akhirnya kita buat panggil semua parti, semua kelompok daripada grup Azmin, grup Rafizi, semua grup, kita panggil jamaah dan kita panggil juga pakar-pakar yang lain, dan kita dengar pandangan mereka. Ada yang bawa pakar daripada Uzbekistan, ya, pakar komputer Uzbekistan menjadi penasihat mereka, ya. Masing-masing keluarlah penasihat mereka, tetapi akhirnya mereka memutuskan memang betul data tu hilang dan tidak ada sebarang manipulasi, adalah sedapan teknikal yang mungkin ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki ataupun dipertingkatkan. Tetapi masih lagi timbulnya berbagai-bagai tanggapan, ya, kata-kata di belakang, ya, dan apabila IDEC yang saya sebagai ketua eksekutif IDEC sebagai mempengerusikan, sampai ada yang menganggap bahawa ini ialah orang Azmin, ya, oleh itu bagaimana nak berlaku adil, ya. Kadang saya tak Azmin tak pernah hubungi saya pun, mereka pun tak tahu, ya. Tapi itu senarionya, sehingga kan berlakunya seorang staff, ya, saya tak perlu sebutkan namanya, ya, sampai beliau akhirnya meninggalkan tim research kerana sampai sekarang stigma itu dianggap bahawa mereka ini terkelompok kepada kelompok tim tertentu. Politik ni sebenarnya untuk neutral tu dia payah betul, ya. Dia mesti, kalau kita neutral pun kita masih dianggap memihak pada satu pihak, ya. Dan sebenarnya untuk makluman Prof Kamarul, ya, saya ialah antara penggerak awal dari segi badan yang mengkaji tentang reformasi pilihan raya, ya, yang dipengerusikan oleh Tan Sri Rashid, ya, Tan Sri Rashid, ya. Dan beliau yang lama menjadi pengurusi SPR, dan dialah yang sebenarnya yang membuat persimpanan tahun 2004, ya. Tetapi yang menariknya Prof Kamarul, ya, apabila saya bentangkan tajiman ring dia bentuk peta, ya, dia terkejut. Dia kata dia tak tahu yang itu berlaku. Saya kata apa punya kayu punya pengerusi. Dia terkejut bila kita selama ni yang membuat persimpanan itu bukan SPR, tetapi ialah ketua bahagian UMNO, ya. Ketua bahagian UMNO yang buat persimpanan dia, bukannya SPR. Saya tak tahu, ya. Saya kata kayu punya pengerusi. Kemudian beliau ni kononnya adalah orang yang diberi Mahathir. Kalau dalam mesyuarat tu Mahathir, ya. Tetapi bila jatuh Mahathir, dia melompat pula. Saya pun bila berlaku begitu, saya hilang respect. Saya pun tak pergi dah sampai sekarang. Bagi saya, this is useless punya effort. Kalau begitulah cara pendiriannya, begitulah pendekatannya, begitulah prinsip perjuangannya, saya kata I'm not fit to sit with him lah. Itu sebenarnya maknanya selama ni jadi alat dia, bukannya adanya integriti, bukannya ada kesungguhan, bukan ada kreativiti, alat dia. Ya, ketika Mahathir naik, sokong Mahathir. Mahathir jatuh, Mahathir naik, bukan Mahathir. Sekarang tak sokong, saya beri agak saya lah. Yang penting nak hidup, kan. So, kalau beginilah pendekatannya, yang mana pada peringkat awalnya transfer pilihan raya, saya sebenarnya sampai saya pergi ke Kenya, ya. Sebab Kenya ni banyak eksperimen ni sama seperti kita, ya. Banyak pengalaman seperti Malaysia, ya. Dan malahan saya ambil model Kenya itu sebagai model yang boleh dijadikan sebagai contoh, ya. Dua penggal, kemudian pembiayaan pilihan raya, ketelusan, ya, dan sebagainya, ya. Yang kita nampak ada usaha ke arah itu, ya. Mana kami, ya, saya sendirilah berusaha lah, antara yang saya ingat antara yang jangan penting dalam mesyuarat, ya. Tetapi akhirnya jadi begitu, ya. Bermakna reformasi pilihan raya itu ialah reformasi yang bukan untuk mencapai satu matlamat yang kita anggap kepada yang lebih baik, tetapi lebih kepada nak mengampu ataupun nak memuaskan hati ataupun kerana sebab-sebab kepentingan ini peribadi. Itu yang menyebabkan saya agak kecewa lah dengan cara sedangkan kita put a lot of effort untuk tujuan itu, ya. Ini untuk makluman Prof Kamarul lah, kami ni dah ada macam-macam pengalaman yang kita lalui lah, ya, yang boleh kita kongsi, ya, bahawa ini berdasar pengalaman ini mungkin kita boleh improve pada masa akan datang supaya dia tidak berulang. Soal sekarang tadi pemilihan dalam PKR bagaimana kecohnya luar biasa sampai wujudnya camp sebagainya, sedangkan perkara itu ialah bukan
tidak berlaku salah guna pada yalah, saya sebagai pengurusi, saya menyimpulkan kita panggil semua ya, ke semua pihak ya, kemukakan pandangan mereka, kemukakan apa yang mereka pertikaikan ya. Kita test. Makna waktu itu saya install komputer depan, okey test. Uji tengok di mana kesilapannya, apa penipuannya. Depan tengok semua ya, terus. Tapi akhirnya semua merasakan bahawa itu bukan kerana sabotaj dan sebagainya, itulah teknikal yang berlaku dan mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki dan sebagainya, tetapi di belakang-belakang masih berbunyi dan sebagainya. Itu perkara yang berlaku dan inilah realiti politik yang kadang-kadang dia tidak melihat kita orang akademik ni, kemarin kita melihat objektif ya. Orang politik ni seperti Ustaz Siddiq sebut lah ya, itu yang kira mana yang bisa diurus saja ya, apa yang disebut itu yang sebenarnya. Ini kadang-kadang konflik kita ni antara dengan kita dengan orang politik ya. Itu kadang tambahan ya daripada respon Azwira ya. Okey, alhamdulillah, memanglah dengan orang politik ni is a game by itself lah. Apa yang saya letakkan di sini ialah dari sudut sains ya. Dari sudut sains kita nampak tak ada masalah lah. Saya terkejut mula-mulanya bila SPR keluar statement bahawa internet voting ni mereka tak nak consider. Jadi saya tunggu pokok ada ahli sains lain yang nak komen, especially dalam bidang komputer, tengok tak ada siapa yang komen. So saya terpanggil lah untuk komen mengenai perkara ni dan saya dapati bahawa ya sebenarnya something wrong lah. Mungkin macam kata Prof. Ridwan lah, politik is politik lah. They can have cermin mata yang walaupun nampak okey, dia nampak tak okey juga. Jadi dalam hal ini saya sebagai ahli sains merasakan dia tak sepatutnya macam itulah. Memang apa orang kata cadangan yang saya propose ini, saya ingat tak ada masalah untuk implement. Kerana ada sama dia Nuratika katanya, bolehkah kita implement the next election? Actually next week pun boleh kalau nak implement. Because the software untuk buat dia ini bukanlah satu yang perlu panggil seorang profesor untuk buat. Saya ingat pelajar tahun 4 pun boleh buat. Dia terlampau simple. Saya surprise the simplicity of apa orang kata the program untuk buat benda ini. Cuma apa yang pentingnya kita letakkan apa the key parameters, apa the filters. Kalau dulu memang saya tak heran apa orang kata macam apa yang berlaku pada tahun berapa ke yang daripada luar ya, Russia ke daripada Indonesia ke yang Khairul sebut itu. Dan sebenarnya perkara ini tak sepatutnya berlaku. Cara yang paling mudah simple aja. Kita shut off kita punya gateway daripada luar ke dalam pada waktu election itu selama 4 jam untuk kita elect. Masa 4 jam tu tak boleh siapa masuk pun. Itu tak susah tu nak shut off tu. Macam sekarang ni pun kalau saya nak shut off, saya boleh shut off the whole Malaysia. Jadi tak ada problem itu. Jadi dari segi kepakaran kita ada that knowledge kalau nak shut off. So the thing is mengapa apa orang kata pakar-pakar komputer kita yang berada di MIMOS apa semua ni tak bagi nasihat. They all silent mengenai perkara ni dan saya kenal mereka pun, mereka kawan-kawan saya juga. So the thing is kalau kita diam maka benda ni akan berlarutan dan politician akan make full use of it without apa orang kata hesitant, dan inilah yang menyebabkan masyarakat kita jadi sekarang ni terbiar dipermainkan oleh orang-orang yang ilmu tak ada mengenai perkara ni. Jadi saya rasa apa orang kata usaha yang Prof. Rizwan tu saya ingat elok kena buat lagi lah, kerana macam Prof. Rizwan katalah, politik is politik, science is science. Kita ni orang akademik ni mungkin very fokus dan kita jelas apa yang kita nak, tetapi mereka kadang-kadang tak jelas ya. Bukan tak tahulah nak kata tak jelas pun, sebenarnya pun jelas tapi mereka ignore kita aja. Dan pandangan daripada Indonesia, saya ingat Indonesia have done quite a lot sebenarnya. Dan saya tabit dekat SPR Indonesia ya,
dengan jumlah yang besar tu dia boleh handle dan lakukan dalam masa yang pendek. Dia surprise me actually kebolehan yang dibuat oleh apa orang kata SPR tu ya. Mungkin pengerusi dia yang apa orang kata berani dan tak takut ya. Dan memang dia adalah within the law. So ini yang saya kadang heran tu. SPR Malaysia mungkinlah dia tak ada pengalaman lagi, mungkin kita bagi masa dia untuk apa orang kata menjadi berani sikit. Pasal dia punya preview of the law dia hanya perlembagaan tu je. Tadi saya dah tunjuk dah. Itu dia section dia je. Dia tak perlu cari perlembagaan lain dah. Kalau dia nak lawan dengan siapa pun, dia lawan dengan perlembagaan yang saya sebutkan tadi. So, our Malaysia punya perlembagaan is very small. Sama juga dengan Indonesia. So, dia menggunakan sepenuhnya itu. Dan dari segi Kenya, memang saya respect orang Kenya. Kerana dalam United Nations, ramai pimpinan United Nations datang daripada Kenya. So that's why bila dia pilih orang Malaysia untuk ketuai salah satu United Nations Center di Kenya, saya terkejut. Depa ni, orang depa pun dah pandai pasal apa dia panggil Malaysia. So later I find out, rupanya dia pun nak tengok macam mana. Dia pun dengar kata Malaysia ni bagus. Jadi dia pilih lah. And by the way, yang dipilih itu adalah that lady yang menjadi pengurusi majlis municipal Subang Perai. Maimunah. Tak tahu Datuk ke apa lah dia sekarang ni. So it surprised me. Apa orang kata. Kerana dia berkata dia menunjukkan bukti bahawa boleh dilaksanakan. Yang ini dah practicality and speech sometimes itu dua perkara yang berbeza ataupun teori yang kita bentangkan. Dan Maimunah telah buktikan bahawa dia bukan hanya boleh cakap tapi dia boleh implement. So that's why dia berpilih dia jadi ketua, saya terlupa dah apa nama organisasi United Nations yang based dekat Kenya. So itulah apa namanya. Terima kasih ke atas komen itu. Kalau ada lagi kita ada masa lagi ke apa nama Zul? Prof, saya nak share sikit pasal e-voting sebab masa Prof Ridwan jadi tu saya diminta buat 2-3 research on e-voting. Saya nak ini ada satu paper yang kalau boleh saya share screen nanti saya bagi dia punya ni. Satu paper yang research ini dia buat oleh IDEA, Institute for Democracy and Electronic ni lah. Okay. Dia also electronic IDEA ni dia satu badan international yang dia link dengan SPR seluruh negara, semua dia introduce untuk isu demokrasi lah. So ada satu paper tajuk dia Introducing Electronic Voting. Okay. Just sekadar saya nak highlight sikit muka surat 12 ni, kalau siapa yang berminat nak baca lah menarik. Sebab dia bagi dekat sini the types of e-voting system yang ada dalam dunia lah. Dalam dunia ni ada beberapa e-voting system ya. Satu dia panggil DRE, ada OMR. OMR ni macam yang kita lah. OMR kertas kan, print tu. Itu electronic printers EPS, maksudnya tekan dia keluar panggil dia akan ada, tak silap saya ada macam ni. Dia ada dia punya kertas dia keluar. Yang paling tradisional sekali dekat India lah. India dia guna button macam ni dia tekan. Yang penting nak counting tu je kan. Dia tekan je. Di India dia pakai button dia. Okey, kalau ni lah. Lepas tu kemudian ada printed ni maksudnya mesin tu dia kita pilih, kemudian dia akan keluar dia punya orang panggil printed juga sebagai bukti juga. So nanti kalau calculation tu ada kena kira semula, dia akan kira daripada yang printed tu lah. Okey. So kemudian yang last kali internet voting lah, yang memang sistem makna totally online lah, tak ada hybrid ni. Itu yang menarik kat sini. Cuma kalau siapa yang berminat nak baca lah, cuma ada yang menariknya kat sini, dia ada bagi kat sini beberapa negara. Contohnya Estonia, Venezuela yang guna sistem e-voting lah, Bahrain. So dia ada Brazil pakai apa kaedah yang dia pakai apa sebagainya. Ada di Germany, India pun pakai ni. India lagi lah dia kata since 1982
The biggest democracy in the world has successfully used voting machine throughout the entire country, dan yang dia pakai dia punya VMs dia very low price. Dia punya very simple teknologi lah dia punya ni. Jadi yang ini kalau siapa nak mari baca, cuma dia ada beritahu dekat sini lah apa key issue lah yang menjadi masalah dalam voting ni, e-voting ni. Technical, human error, apa orang panggil apa sebagainya tu. Malah dekat US pun menariknya e-voting ni dia EMB ni, maknanya Election Management Board ni ataupun apa komiti ni, dia ikut distrik. Dia tidak macam kita SPR satu kan. Dia ada SPR, dia macam apa orang panggil kita majlis agama lah. Jadi ada SPR tu based on negeri. Jadi ada negeri pakai e-voting, ada yang tidak pakai. Itu yang menarik kalau ada di US lah. Jadi kalau siapa yang berminat macam US ni, apa tu cuma contohnya ada ni lah 202, dia ada dah pakai mesin kan, dia punya mesin tu. Jadi tapi dia dah slowly tukar, ada yang paper trail pun nak kena ada, sebab bila berlakunya kira semula tu, itu paper trail tu lah yang penting lah. Ini contoh-contoh mesin e-voting yang ada dalam dunia sekarang ni. Ini just to share lah Prof, untuk dia punya apa jadi isu-isu. Jadi ada background isu, tapi tidaklah bermakna tak boleh buat. Cuma Prof, saya nak sebut kat sini, sistem e-voting pertama kali guna dalam proses demokrasi parti tu, yang keadilan pertama kali buat tu, saya rasa kita lah, IDEL lah yang bantu dengan kita punya partner orang panggil untuk buat the first time lah dalam history kat Malaysia guna. Itu pun banyak benda lah dari segi teknikal apa sebagainya. Yelah, teknikal ni code and code ikutlah orang kan. Ada orang nak cara dia cari alasan kan. Bila tak setuju tu sebagainya. Itu saja bro. Terima kasih. Okey, apa yang Khairul telah put up itu adalah reference kebanyakan lah untuk orang yang nak perkenalkan e-voting ini. Ana sendiri lebih suka kepada internet voting daripada yang lain-lain tu. Kerana bagi Ana internet voting adalah lebih accurate, dan dari segi security dia juga adalah lebih baik. Kerana dia lebih mudah untuk kita buat dia punya kriptologi dia, dan lebih tepat dan cepat. Dan oleh kerana dalam voting ni kita based on kawasan, maknanya dekat region dia, tempat yang persepadanan tersebut. So kita boleh lock bahawa sebagai contoh semua internet dekat kawasan Shah Alam dia akan di lock kan, supaya tak boleh, orang lain tak boleh masuk dan tak boleh keluar. Jadi yang ini capability ni memang kita dah ada dah untuk buat. So kita boleh buat itu dengan mudah lah. Cuma itulah saya yang heran dalam apa yang pasal saya pun baca yang Khairul sebut dengan tadi. Actually salah satu daripada contoh yang saya beri adalah saya ambil dari situ lah, bahawa dia tak ceritakan mengenai perkara ini. Ini yang saya heran. Adakah kerana orang kata this team dah dibayar supaya tak sebut, supaya e-voting ni tak dilakukan, kerana dia ada lebih representatif dari segi demokrasi atau tidak. So I wonder yang itulah. Saya pun tengah duk kaji lagi lah. Yang itu memang soalan yang saya soalkan bila saya baca laporan tu. Dan very interesting ya. Dalam saya tengok dalam kesemua pembentangan dari segi kajian ya, ini adalah satu kajian yang agak komprehensif lah. Cuma itulah saya heran satu juga ya. Lagi satu, bila dia sebut US, dia tak go into detail yang latest. Apa yang dia bentangkan itu adalah agak lama punya. Yang barunya adalah lebih detail dan lebih konklusif lagi, yang saya rasa perlu kita tengok ya, untuk demi masa depan negara kita lah. Inilah beberapa perkara yang penting yang kita kena realise, dan it's good kalau kita have a few orang yang really look into this, kerana bagi saya electronic voting is the future.
Bukan saja elektronik per se yang macam pilihan tadi. Macam India tu. Macam India tu boleh tipu, saya pun tahu macam mana nak buat tipu yang macam India. Tapi internet punya tak boleh. There's no way. Pasal the encryption sekarang ni is so powerful that apa orang kata it's almost impossible. So kecuali lah apa orang kata kita punya internet level kita teruk sangat. Malaysia at present punya teknologi, mengikut kawan-kawan saya di Mimoh semua, dia kata kita ni dah tinggi sama macam US. So that means nobody can break it, our encryption, kalau kita decide untuk encrypt. So itulah, thank you very much everybody kerana memberi input. Memang perlu dibuat lebih kajian lagi. So yang kata kawan kita daripada Indonesia, bagi saya ini academic exercise. It is not a proposal yet. Belum dalam bentuk proposal proper lagi lah. Kerana macam kata Dato' Prof. Rizwan, you have to be in the group baru boleh you masuk dalam team itu. So what I'm doing now is just an advocacy, sebagai seorang daripada Madani, sebagai seorang ahli sains, maka saya bagi komen inilah. Belum lagi submit apa-apa. Kalaulah ada yang daripada SPR yang dengar ni dan dia rasa dia perlu more detail, insyaAllah saya boleh presentkan dan buat discussion, proper discussion in detail. Kerana apa yang saya bentang ni, kita ada lebih kurang sejam trying to put up everything, sampai 8 lah tu proposal. Saya cadangkan macam dekat Indonesia ni dia ada Komisi 3. Komisi 3 ni every year they are very exposed to all type of election. Dia tahu apa 30 macam-macam negara dia go to the study apa yang macam kita kat Malaysia ni, macam apa parliamentarian punya ni, dia tak ada komiti-komiti macam ni. Jadi saya cadangkan macam saya pernah ingat Chandra Muzaffar sebut lah. Chandra Muzaffar kata kena ada sekolah politik. Jadi whether you are UMNO, pemuda PKR, pemuda DAP, at least they can discuss about the future of election ni sekarang. Kalau kita tunggu, kalau tidak dia risau pada kita lah. Jadi kalau kena our future politician ni, ketua pemuda, order ketua pemuda, dia are nice. Kita tak ada pilihan. So dia kena, maknanya mungkin siapa yang ada pengalaman macam Prof. Azizi, Prof. Ridwan masuk dalam komisi-komisi Jakarta di Indonesia, Komisi 3 tu dia panggil. Dia dengar, dia memang very deep study. Ahli parlimen ni memang mengetahui dalam apa yang berlaku tu lah. Jadi kita kena start for our future. Sekarang ni kita nampak dah siapa will be next kan. Tapi kita kena dekati lah sama ada whether dia akan sama ada, especially from Sabah dan Sarawak ni, future pemimpin. Ketua pemuda PBB, ketua pemuda PBRL, PBL, dia kena dekat, dia kena understanding yang sama di ruang kita lah. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa masa sangat amat mencemburui dah pukul 11:07. Mungkin saya akan bacakan 2 soalan saja daripada Puan Nur Atika Suman. Dia bagi 5 soalan. Soalan tu sangat-sangat panjang. Jadi saya akan baca 2 saja soalan tu sebab untuk menjimatkan masa. Jadi soalan dia yang pertama, undi online paling ketara kesan penjimatan terhadap kos untuk kertas dan lain-lain. Bagaimana pula untuk kos pembangunan sistem security, kawalan penguasa, friendly user untuk orang tua dan masyarakat di rural area. Itu soalan pertama. Dan yang soalan kedua pula, sejauh mana penerimaan rakyat Malaysia untuk undi online setakat ini? Pilihan raya akan datang. Tadi saya didengar ada kawalan dari lokasi, maksudnya pengundi kawasan pada PD perlu juga berada di PD semasa klik undian untuk mengundi. Mohon penjelasan. Okey, terima kasih. Itu soalan yang amat bagus sekali lah. Banyak perkara yang disebutkan di sini. Dari segi kos memang no doubt about it is much cheaper. Dari segi infrastruktur, kalaulah masa 4G dulu memang mahal. Tetapi sekarang ni Alhamdulillah kita dah masuk ke dalam era 5G. Dalam era 5G ni, it is a localized system yang combine dengan apa orang kata integrated system. Jadi dalam 5G bagi saya kos dia jatuh 100 time. So apa orang kata, tapi masalahnya kita di Malaysia ni 5G kita masih tak fully functional. Tak fully functional bukan kerana apa? Kerana mereka masih berfikir cara 4G. 4G punya sistem, dia integrated, dia terlampau lebar.
dan bila dia dah terlampau lebar, dia memerlukan kuasa yang tinggi ataupun tenaga yang tinggi. Bila perlu tenaga yang tinggi, yang itu akan added cost. Dalam 5G, kuasa ataupun tenaga yang diperlukan is about half. Dan apabila half itu, dia akan reduce the cost like anything. Adakah ini akan menjadi masalah kalau untuk luar bandar? Actually, dia akan lebih bagus di luar bandar daripada di tempat-tempat lain. And actually, kalau nak ikutkan, di bandar nanti akan mempunyai banyak masalah untuk 5G. Tapi untuk luar bandar, it is going to be the most beautiful hadiah sistem komunikasi 5G ini. Tapi masalahnya kita ni 3G pun tak habis lagi. Walaupun kerajaan Malaysia dah trying to go into 5G, tetapi nampaknya teknologi yang diambil itu masih tak berapa tepat lagi untuk Malaysia. So itulah jawapan saya, dan saya ingat dengan 5G, internet voting will be something yang normal untuk semua orang, dan bukanlah ianya satu yang ganjil lagi. Wallahualam. Terima kasih Prof atas perkongsian, dan terima kasih juga pada pandangan hadirin-hadirat Prof Rizwan dan lain-lain, Abang Ipin dan juga sahabat kita daripada Indonesia, Jakarta. Dan insyaAllah sebelum kita mengakhiri usrah kita pada malam ini, saya ingin berikan satu pengumuman di mana setiap minggu, seperti biasa setiap minggu pada hari Ahad, malam Isnin pada pukul 9 suku sehingga pukul 10.45 malam, kita akan mengadakan usrah Nadwa Ilmuwan Abim dengan tajuk yang pelbagai berkaitan dengan sains dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada usrah Nadwa Ilmuwan Abim yang akan datang pada minggu hadapan. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Sekian, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum.